Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi keizinan untuk kita bertemu sekali lagi. Insya-Allah hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita, iaitu pelajaran akidah tahun 3. Dan kita masih lagi berada pada tajuk Islam dan Sains. Bersama dengan saya, Hafizi bin Omar, kita akan meneruskan tajuk kita Islam dan Sains pada skop haiwan, iaitu bahagian yang kedua. Mari kita teruskan. Kita teruskan dengan pembahagian jenis haiwan. Haiwan terdapat beberapa jenis. Ada haiwan yang ada di darat, ada haiwan yang ada di air, ada haiwan yang berada di udara. Contoh, kita lihat satu-satu. Haiwan di darat: unta, belalang, kuda, lalat, burung, keldai, nyamuk, lembu, ular dan kambing. Dan ini adalah haiwan yang kita kategorikan dia sebagai berada di darat. Walaupun burung dia terbang, lalat dia terbang, belalang dia terbang, nyamuk pun terbang, kan? Jadi kita kategorikan dia sebagai haiwan yang berada di darat. Ini antara contoh-contoh haiwan sahaja. Kalau nak ikutkan, banyak lagi haiwan-haiwan yang berada di darat, pelbagai jenis. Tetapi antara contoh haiwan yang berada di darat. Kita teruskan lagi. Haiwan di air. Contohnya ikan, udang, sotong, ketam, belut, obor-obor, kuda laut, buaya, penyu, kerang. Ini adalah antara contoh haiwan yang berada di air. Kalau ikutkan macam-macam lagi, banyak lagi kan. Ikan, kalau jenis-jenis ikan pula macam-macam ikan ada. Ikan jerung ada, ikan paus ada, ikan lumba-lumba ada kan. Kalau sotong pula ada pelbagai sotong, gurita lah kan, macam-macam jenis sotong. Lepas tu kita ada kerang, antara jenis-jenis yang spesies macam kerang ni, lala lah, apa semua tu kan. Itu kategori bagi haiwan itu. Ini adalah antara contoh sahaja, antara contoh haiwan yang berada di air. Jadi Ustaz harap kamu dapat bezakan antara haiwan yang berada di darat dan haiwan yang berada di air. Kita teruskan lagi. Seterusnya, haiwan yang halal dimakan dan haiwan yang haram dimakan. Dia ada dua. Haiwan yang halal ataupun haiwan yang boleh kita makan, dan haiwan yang kita tidak boleh makan. Kita teruskan. Haiwan yang haram dimakan. Mari kita lihat apakah jenis haiwan
yang haram kita makan sebagai umat Islam. Haiwan yang haram dimakan ialah semua binatang buas dan mempunyai taring yang kuat untuk menangkap mangsa, serta semua binatang yang sunat dibunuh. Jadi kalau kita nak tahu apakah haiwan yang haram dimakan ni, haiwan yang haram dimakan ni ialah kesemua jenis binatang buas, dan haiwan itu mempunyai taring yang kuat untuk menangkap mangsa, serta semua binatang yang sunat dibunuh. Jadi ini adalah haiwan yang haram kita makan. Contohnya anjing, khinzir ataupun kita sebut sebagai babi, serigala, beruang, kucing, singa, harimau, gajah, burung helang, burung gagak, ular, tikus dan lain-lain lagi. Ini adalah antara contoh haiwan yang kita haram makan. Contoh kita kata anjing. Anjing ni dikategorikan sebagai binatang buas, dan anjing kalau kita tengok gigi dia ada taring yang kuat untuk menangkap mangsa. Okay. Contoh seperti burung helang. Burung helang dia binatang buas dan dia mempunyai paruh. Bila mempunyai paruh tu, kita katakan dia sebagai taring yang kuat untuk menangkap mangsa. Tapi untuk burung, dia menggunakan paruh dia. Sama juga burung gagak. Kalau ular dia ada taring yang mempunyai bisa, ataupun walaupun tak mempunyai bisa, tetapi jika haiwan itu mempunyai taring, maka haiwan itu haram kita makan. Okey. Jadi harap kamu semua faham apakah definisi yang dikatakan sebagai haiwan yang haram kita makan. Jadi harap kamu faham. Kita teruskan lagi. Antara contoh haiwan yang halal dan haram dimakan. Ini antara contoh haiwan yang boleh kita makan dan antara contoh haiwan yang haram kita makan. Kita tengok. Contohnya haiwan yang halal dimakan, contohnya lembu, kita buat korban, kerbau kita buat korban, kambing, ayam, itik, ikan, udang, sotong, kerang, ketam dan banyak lagi lah haiwan-haiwan yang kita boleh makan, kan? Antara contoh. Dan haiwan yang haram dimakan, antara contoh haiwan yang haram kita makan, ular, kucing, singa, tikus, anjing, babi, beruang, burung gagak, burung helang, gajah dan sebagainya. Harimau ada, singa ada, serigala ada, yang haram kita makan lah. Okey, kita teruskan lagi. Haiwan yang halal dimakan. Apakah maksud definisi haiwan yang halal dimakan ni? Haiwan yang halal dimakan ialah semua jenis ikan dan binatang ternakan. Ikan ni, semua ikan yang berada di laut boleh makan. Dan binatang ternakan. Binatang ternakan ni contohnya ayam, itik, kambing, kerbau, lembu. Okey, mari kita lihat contohnya. Contohnya unta, lembu, kambing, ayam, itik, arnab dan lain-lain lagi. Banyaklah lagi haiwan yang halal dimakan. Jadi kamu kena faham definisi haiwan yang halal dimakan dan definisi haiwan yang haram kita makan. Jadi kamu akan dapat membezakan adakah haiwan ini boleh kita makan, adakah haiwan ini kita tidak boleh makan. Jadi kamu akan faham dari situ nanti. Okey? Kita teruskan lagi dengan hikmah. Apakah hikmah penciptaan haiwan ni? Mari kita lihat. Sebagai sumber makanan untuk manusia. Betul, sebab penciptaan haiwan ni untuk dijadikan sumber makanan untuk kita sebagai manusia. Contohnya haiwan, ayam.
itik, kambing, lembu kan, jadi sumber makanan untuk manusia. Yang kedua, haiwan dijadikan sebagai kenderaan. Kalau kita semua flashback balik, kembali kepada zaman Rasulullah dulu kan, Rasulullah menggunakan kuda, menggunakan keldai, menggunakan unta sebagai kenderaan. Kalau kita kata pada hari ini pun ada juga jenama kenderaan yang menggunakan logo haiwan, macam Ferrari guna lambang kuda, kan. Apa lagi, ada yang menggunakan lambang, macam-macam lambang lah yang kita tengok hari ni kan kat kenderaan kan. Itu antaranya lah. Yang ketiga, menunjukkan mukjizat para nabi dan rasul. Mukjizat para nabi dan rasul kalau kita kata sebagai burak. Nabi dan rasul menaiki burak kan. Burak tu pun antara haiwan juga. Mukjizat kan. Yang keempat, menjadi sumber rezeki kepada manusia. Sebab apa menjadi sumber rezeki kepada manusia? Kita kata contoh orang yang menternak ayam, kan, dia ternak ayam, dia jual, dia dapat keuntungan. Itu menjadi sumber rezeki. Ada kita tengok di market, di pasar-pasar kan, ada orang jual ikan, ada orang jual ayam, ada orang jual daging, macam-macam itu. Dan itu semua menjadi sumber rezeki kepada manusia kembali. Okey, harapnya kamu faham berkenaan dengan hikmah penciptaan haiwan. Kita teruskan lagi, penciptaan haiwan dan kebesaran Allah. Allah menciptakan haiwan dengan tabiat kehidupan tersendiri. Pelbagai jenis haiwan yang wujud di atas muka bumi ini merupakan salah satu daripada kebesaran Allah. Jadi Allah menciptakan haiwan itu sendiri merupakan salah satu daripada kebesaran Allah. Siapa yang boleh menciptakan haiwan ni? Melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang bagi menetasnya, kan. Kadang-kadang ada yang telur belum lagi menetas dah dimakan oleh haiwan buas, kan. Itu semua adalah aturan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, haiwan dijadikan perumpamaan bagi menggambarkan sikap manusia, sama ada baik atau buruk, kan. Kita duk kata dia ni perangai bodoh macam ni, kan. Contoh, kita gunakan binatang ataupun haiwan ni, kita kata untuk dia ni lari laju macam kuda. Kita gunakan perumpamaan tu, ada kita guna haiwan yang baik, ada kita guna haiwan macam yang tak baik, kan. Contoh, perangai macam ibarat anjing dan kucing, kan. Macam tu lah kita kata suka bergaduh, tak boleh bertemu, tak boleh berjumpa, kerja bergaduh, sebagai anjing dan kucing, kan. Contoh, kita menggunakan haiwan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan sikap manusia pada hari ini, sama ada dia baik ataupun buruk. Terdapat haiwan yang disebutkan dalam Al-Quran untuk dijadikan pengajaran dan contoh buat manusia. Ada haiwan-haiwan yang diceritakan dalam Al-Quran untuk kita semua umat Nabi Muhammad, hamba Allah, manusia, untuk mengambil pengajaran dan ibrah daripada penceritaan yang diceritakan di dalam Al-Quran, kan. Dan yang terakhir, dunia haiwan memberikan pelbagai pengajaran dan contoh buat manusia. Kita boleh tengok bagaimana kehidupan sesuatu haiwan tu, kan. Kehidupan haiwan ini bagaimana, kehidupan haiwan ini macam mana. Kita boleh ambil berkenaan dengan dunia haiwan tersebut untuk kita jadikan sebagai pengajaran dan contoh untuk diri kita, insya-Allah. Kita teruskan lagi. Seterusnya sekadar itu dahulu untuk pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah.
Jadi harapnya dengan apa penceritaan dan penerangan yang telah saya berikan tadi, moga-moga kamu semua peroleh manfaat. Semoga bermanfaat untuk kamu semua, insya-Allah. InsyaAllah kita akan bertemu di lain hari dan di lain waktu dengan izin Allah. Ilal liqa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.